Okey, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. saya Cantik, cantik. alhamdulillah Cun. dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, cantik. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan ruang dan peluang untuk berjumpa sekali lagi pada sesi kedua kita punya perbincangan kritis, yang mana sesi pertama dahulu kita telah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Hafiz Salahuddin daripada Parti Bersatu, dan kali ini alhamdulillah kita berbesar hati untuk menerima Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jailani Abdul Ghani. Selamat datang Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih sebab Ustaz sudi bersama dengan kita pada hari ini. Sebenarnya sesi perbincangan kritis ini walaupun kedengaran agak kasar, tetapi sebenarnya dia lebih kepada memberi ruang kepada panelis yang bersama dengan kita untuk meluahkan rasa hati, untuk menjawab soalan-soalan yang terbuku di kalangan musuh-musuh mereka terutamanya. Sebab biasanya kita tak jawab di Facebook sebab soalan datang tanpa diduga dengan nada yang kasar, dengan provokasi dan sebagainya. Kita pun kadang-kadang pilih untuk tak jawab ataupun terus blok. Orang fikir mungkin kita tak ada jawapan ataupun orang fikir kita takut nak jawab. Sebenarnya bukan. Tapi situasi itu tidak memberi ruang yang baik untuk menjawab. Jadi sesi perbincangan kritis ini adalah sesi yang baik untuk kita bagi ruang seluas-luasnya, tidaklah seluas-luasnya, ruang yang terkawal kepada panel-panel untuk menjawab soalan-soalan yang kita ajukan. Jadi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jailani. Ustaz bersedia untuk kita mulakan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulakan sesi pada hari ini, suka saya sebutkan saya ada dua syarat lah, kalau Ustaz boleh persetujui dua syarat ini. Syarat yang pertama adalah tajuk perbincangan kita ini adalah PAS berpolitik untuk Islam ataupun Islam untuk berpolitik. Jadi syarat yang pertama, saya berhak untuk bertanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan tajuk ini sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Boleh? Setuju? Boleh, insyaAllah boleh. Setuju. Okey, alhamdulillah. Syarat yang kedua, apabila saya merasakan Ustaz cuba untuk berlari, mengelak, berpusing ataupun tidak menjawab soalan, saya akan potong jawapan itu dan kita kembali semula kepada tajuk perbincangan supaya kita boleh betul-betul jawab apa yang kita nak perbincangkan. Boleh? Boleh, insyaAllah boleh. Okey, insyaAllah kita mulakan sesi kita pada hari ini. Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jailani yang juga merupakan ahli jawatan kuasa Lajnah Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia PAS Pusat. Baik, soalan saya yang pertama, yang paling ringkas untuk kita buka tajuk kita pada hari ini. Isu lompat parti. Saya nak tanya Ustaz, lompat parti ni masa bila dia menjadi satu perbuatan yang dianggap beretika? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Salman, dia tanya kepada saya berkenaan dengan lompat parti itu pada waktu bila dia beretika. Dia sebenarnya pada pendapat peribadi saya, kita nak kena, kita lihat dari sudut pemimpin ataupun ahli politik ataupun ahli sesebuah parti politik itu, dia lompat parti, kita perlu lihat yang pertamanya ialah keadaan pada masa dia lompat parti itu. Jikalau yang lompat parti itu ialah ahli biasa, kan, ordinary member kepada sesebuah parti politik, maka itu adalah kalau boleh saya potong sedikit. Boleh, saya potong boleh. sedikit jawapan Ustaz supaya kita pergi terus kepada tajuk. Okey. Ketika mana ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri dianggap beretika melompat parti, supaya kita lebih terurus soalan kita. Baik. Jikalau merujuk kepada ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri, saya lebih suka mengatakan bahawa itu adalah hak setiap pemimpin dari satu sudut, kan, daripada satu sudut. Sebabnya ialah dalam negara kita ini yang mengamalkan sistem demokrasi, itu adalah hak yang diberikan, freedom
of Association dan juga dan seumpamanya untuk seseorang ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri untuk menyertai mana-mana parti politik. Cuma yang sering kali menjadi bangkangan ataupun yang ditentang oleh sebahagian daripada masyarakat dan juga dia dibangkang oleh sebahagian di antara pemimpin parti politik dalam negara kita ialah apabila seseorang ahli parlimen itu dia menang di atas tiket parti politik yang dia wakili, tiba-tiba dia meninggalkan parti itu untuk menyertai parti lain. Ini akhirnya menyebabkan mereka dianggap ataupun dituduh sebagai pengkhianat kerana mengkhianati undi yang diberikan oleh pengundi yang memilih atau yang mengundi pemimpin berkenaan. Maka itu dianggap sebagai unethical, sebagai tidak beretika. Tapi pada masa yang sama kita perlu tahu bahawa pengundi yang memberi undi kepada seseorang pemimpin itu, kita tidak ada satu measure, kita nak ukur bahawa pemimpin itu dipilih kerana apa. Sama ada dia dipilih kerana parti politik yang dia wakili, ataupun pengundi itu suka kepada peribadi dan akhlak ataupun hala tuju yang dibawa oleh pemimpin berkenaan. Jadi ini antara perkara yang sukar untuk kita tentukan. Maka itu jawapan saya bergantung kepada apakah faktor yang menyebabkan pemimpin itu dipilih, dan untuk kita mengetahui faktor itu pada waktu sekarang ini sukar. Baik, kalau kita katakan lompat parti adalah hak yang dijamin oleh perlembagaan dan dia mesti dibenarkan. Soalan seterusnya, apakah parti politik boleh ataupun wajar untuk bertindak menghalang ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri untuk lompat parti? Terutamanya apa yang berlaku, ada yang perjanjian untuk mereka bayar saman, ada perjanjian untuk mereka bai'ah tidak lompat parti, dan antara yang paling keras ataupun paling kasar, perjanjian untuk mentalakkan isteri dengan talak 3 untuk kes lompat parti. Jadi soalan kedua saya berentetan daripada soalan pertama, segala syarat-syarat yang diletakkan oleh parti-parti politik, terutamanya syarat yang berkaitan dengan agama, bai'ah, sumpah laknat, talakkan isteri, ini semua wajar ataupun tidak dilakukan oleh parti? Baik, wallahu alam. Yang pertamanya, kalau kita lihat dalam negara kita, antara negeri yang sudah ada undang-undang untuk menghalang lompat parti ini adalah negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang. Walaupun undang-undang yang ada di Pulau Pinang ini begitu agak kontroversial, tetapi ia belum lagi diuji di mahkamah. Belum lagi diuji. Jadi untuk kita mengetahui sejauh mana kekuatan ataupun apakah kita dapat mengekalkan undang-undang seperti ini dalam negara kita, maka kita perlu melihat kepada kes yang akan datang jikalau undang-undang itu dicabar. Sebab di kalangan pengamal undang-undang sekalipun, mewujudkan satu undang-undang untuk menghalang aktiviti lompat parti ini sebenarnya satu pandangan yang berbeza. Setiap pengamal undang-undang mempunyai pandangan mereka yang tersendiri. Ada yang in favor, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Jadi saya sendiri pun mengakui bahawa isu ini sangat sukar untuk kita tentukan sama ada yang mana lebih baik sebenarnya untuk negara kita, sama ada kita perlu halang ataupun tidak halang. Kemudian soalan yang ditanya oleh Ustaz Salman tadi, iaitu apabila syarat-syarat berkaitan dengan untuk menghalang lompat parti itu dikaitkan dengan agama. Saya sendiri, walaupun kita mengatakan bahawa apabila diletakkan syarat talak 3 dan sebagainya, itu kedengaran seperti seolah-olah agama itu dipermainkan, tetapi persoalan talak 3 ini, dia satu perkara yang kita boleh lihat daripada beberapa sudut. Sekurang-kurangnya 2 sudut. Sudut yang pertama, sudut pihak yang mengatakan bahawa itu adalah satu contoh agama dipermainkan. Agama dipermainkan. Kerana bagi mereka bahawa talak 3 ini adalah suatu perkara yang tak boleh dijadikan sebagai syarat dalam sesuatu perjanjian ataupun agreement, kontrak di antara pihak-pihak yang terlibat. Satu pihak lagi mengatakan bahawa itu adalah menggambarkan bahawa kita benar-benar boleh dipercayai, iaitu kita meletakkan satu perkara yang kita takkan buat. Jadi pada logiknya, satu orang suami
dia tidak akan menceraikan isterinya dengan talak 3 kerana dia sangat sayang kepada isterinya, kecuali dia memang ada problem dengan isteri dia. Tapi pada umumnya seorang suami dia sayang kepada isterinya, apakah harta yang paling berharga dalam hidupnya, dalam kehidupannya, maka antara contohnya ialah rumah tangga dia. Maka daripada satu sudut ini, pihak yang bersetuju mereka mengatakan bahawa itu menunjukkan bahawa seseorang pemimpin itu kita boleh percaya kepada janjinya kerana dia telah meletakkan satu perkara yang pada logiknya dia tak akan langgar. Itu antara argument. Jadi okey. Baik, kalau saya boleh ringkaskan, pada pandangan Ustaz menunjukkan seolah-olah syarat itu kalau disetujui oleh kedua-dua pihak, parti dan juga ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, tak ada masalah. Kalau kedua-dua pihak setuju kerana ada hujah. Okey, soalan saya, mungkin kita boleh keluar sikit daripada tajuk lompat parti ni dan kita akan kembali semula lepas ni. Saya nak tanya soalan yang ringkas. Mutakhir ni sejak 20 tahun kebelakangan ini, sepanjang kita berubah Perdana Menteri beberapa kali, Perdana Menteri ke-4 Tun Dr. Mahathir Mohamad, ke-5 Datuk Seri Najib, ke-6 Tun Abdullah, ke-7 Tun Dr. Mahathir, ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin, ke-9 kita tak tahu, dan bakal Perdana Menteri ke-5, 6, 7, 8, 9 Datuk Seri Anwar Ibrahim. So soalan saya, di antara kesemua Perdana Menteri ini, siapakah Perdana Menteri yang telah paling banyak menyumbang ke arah imej Islam yang baik, memartabatkan kedudukan Islam, institusi Islam dan agama Islam? Siapakah? Bagi saya nama antara mereka semua. Saya sebenarnya ingin menyebut nama Datuk Seri Anwar, tetapi sebab Ustaz Salman kata Perdana Menteri, jadi saya tak boleh sebut Datuk Seri Anwar, walaupun apabila soalan itu tentang institusi dan sebagainya, dalam yang tergambar dalam kepala saya adalah Datuk Seri Anwar. Tetapi jikalau kita bandingkan antara nama-nama yang ada ini, sudah tentulah zaman Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri yang keempat kan. Sebagai kerana pada waktu itu Tun Mahathir dia memerintah pada tempoh yang sangat lama. Dan apa yang berlaku ialah apabila masuknya ataupun Datuk Seri Anwar bersama-sama dengan UMNO pada waktu itu, maka kita boleh melihat banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan penubuhan institusi-institusi Islam. Kita lihat bagaimana pada waktu itu diperkenalkan SPTF, kan, skim perbankan tanpa faedah, dan tak digunakan pada waktu itu sistem perbankan Islam, tapi diperkenalkan sistem perbankan tanpa faedah. Suatu istilah yang kita boleh lihat bagaimana kerajaan pada peringkat awal begitu berlembut untuk mengelak stigma ataupun apa-apa masalah yang mungkin diramalkan boleh berlaku jikalau menggunakan istilah seperti Islam atau syariah dan sebagainya. Maka pada waktu itu diperkenalkan SPTF. Kemudian kita lihat penubuhan universiti saya sendiri yang saya banyak mendapat ilmu dan pengalaman di sana, itu Universiti Islam Antarabangsa, juga pada zaman Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri yang keempat. Kerana pada waktu itu Datuk Seri Anwar bersama-sama dengan Tun Mahathir dan juga pada waktu itu ABIM banyak memberi support, sokongan kepada Datuk Seri Anwar, walaupun pada waktu itu berlaku pertembungan yang kuat di antara PAS dengan ABIM. Tetapi saya perlu mengakui bahawa jikalau soalan itu berkaitan dengan institusi, maka ya, itu jawapannya bahawa kita dapati banyak diperkenalkan pada zaman Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri yang keempat. Dan dalam masa yang sama, ketika di bawah pemerintahan Perdana Menteri keempat, itu adalah zaman di mana ungkapan perkataan-perkataan takfir, serangan berbentuk agama, batal solat, tak boleh kahwin, tak boleh pergi kenduri, agama, akidah agama dikaitkan dengan parti politik, serangan-serangan berbentuk begini, itu adalah zaman kemuncak. Jadi saya nak tanya Ustaz, apakah Ustaz bersetuju bahawa trend yang telah diguna pakai oleh para pemimpin dan pengkader PAS pada ketika itu adalah tidak benar dan mereka telah memberi satu gambaran yang tidak berasas tentang kerajaan pada ketika itu? Baik, apabila kita merujuk kepada zaman pemerintahan Perdana Menteri yang keempat, dan kita sangat mengetahui bahawa pada waktu itu bukan sahaja persoalan gelaran kafir ataupun takfir, malah pada waktu itulah istilah Maha Fir'aun
ya, dan sebagainya ya, yang berlaku, dan sebagaimana yang Ustaz Salman sebut, sehingga berlaku pulau memulau dan sebagainya, soal imam, pernikahan dan kenduri dan lain-lain. Tapi pada pendapat saya ialah ada perkara ataupun insiden yang berlaku, ianya berlaku dengan sebab yang betul ataupun sebab yang benar, dan ada perkara yang berlaku dengan adanya malafide, adanya bad faith. Maksudnya ia berlaku dengan niat jahat. Contohnya ialah apabila kita bercakap tentang persoalan keengganan sebahagian daripada ahli PAS ataupun sebahagian daripada pemimpin PAS ataupun sympathizer kepada PAS yang tidak mahu solat di belakang imam yang tertentu. Pada pengalaman peribadi saya sendiri, sebab pada waktu itu banyak pihak yang mengemukakan soalan-soalan dan benda itu sampai kepada saya sendiri, iaitu antaranya ialah apabila imam mereka yang dipertikaikan itu mengungkapkan kata-kata yang menyebabkan jemaah ataupun makmum ini rasa ragu-ragu dengan imam berkenaan, umpamanya apabila menyebut penghinaan terhadap ajaran-ajaran Islam yang jelas, seperti undang-undang yang disebut dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis, maka itu antara perkara yang menyumbang kepada bagaimana berlakunya tindak balas ataupun reaksi negatif daripada ahli PAS kepada imam berkenaan. Dan ada juga yang berlaku ada juga dia berlaku kerana kejahilan ataupun malafide, niat yang tidak baik, sifat melampau, ekstrim yang dilakukan oleh ahli PAS sendiri. Kerana ahli PAS ada yang terdiri daripada orang-orang yang tidak educated ataupun yang tidak berpelajaran ataupun yang tidak memahami ajaran Islam sebenar sebagaimana yang ada kepada parti-parti politik yang lain, pertubuhan yang lain. Jadi ini perkara yang berlaku sehingga menyebabkan ada insiden yang mana datang daripada kesilapan yang dilakukan oleh pihak berkenaan sehingga menyebabkan timbul persoalan adakah boleh sah ataupun tidak sembahyang di belakang imam berkenaan, dan ada dengan sebab kerana kejahilan ataupun sifat ekstrim yang ada di kalangan ahli parti. Baik, ada disebabkan oleh ungkapan dan ada yang disebabkan oleh kejahilan. Jawapan yang bagus yang merangkumi semua situasi. Saya nak masuk kepada isu pertama, disebabkan ungkapan. Saya lihat kalau kita nilai di sudut ungkapan itu sendiri yang menyebabkan orang tidak mahu solat di belakang imam, mengkafirkan orang lain dan sebagainya, ungkapan yang paling bermasalah ataupun hukuman yang paling bermasalah terhadap ungkapan orang lain adalah hukuman Presiden PAS sekarang, menerusi amanat Presiden yang ketika itu belum menjadi Presiden pada tahun 81 saya ingat saya, di mana beliau menyebutkan dengan jelas kita memusuhi UMNO disebabkan UMNO mempertahankan perlembagaan kafir. Hukuman kafir itu disebabkan oleh perlembagaan. Jadi dan saya tahu dan kita mungkin tak perlu bantah tentang sama ada beliau masih berpegang dengan pandangan yang sama ataupun tidak, kerana sekitar 2011 Tuan Guru Presiden sendiri mengucapkan bahawa perjuangan PAS adalah bertepatan dengan perlembagaan persekutuan. Jadi itu bukan soalan saya, tapi soalan saya rentetan daripada amanat 1981 ini sebenarnya telah membentuk pemikiran di kalangan pemimpin, penceramah dan pengikut PAS untuk bermudah-mudah mengkafirkan orang kerana kriteria yang telah disebutkan oleh Tuan Guru Presiden adalah sangat mudah. Minta komen Ustaz. Baik, wallahu a'lam. Pengalaman peribadi saya, sebab saya salah seorang di antara penceramah PAS. Apabila saya keluar daripada UIA tahun 1995-96, di situlah bermulanya aktiviti saya sebagai penceramah kepada parti PAS. Sepanjang pengalaman saya berceramah dengan pemimpin-pemimpin utama PAS, saya tidak pernah mendengar dengan telinga saya sendiri bahawa pemimpin PAS terlibat dengan aktiviti mengkafirkan pemimpin UMNO ataupun sesiapa sahaja, kecuali apabila mereka menceritakan tentang batas-batas antara iman dan kufur secara umum. Yang itu ada. Tetapi saya sendiri secara peribadi tak pernah mendengar bahawa pemimpin PAS mengkafirkan pemimpin UMNO.
Dan apabila kita ingin mengaitkan dengan apa yang berlaku di Bangul Peradung oleh Tuan Guru Presiden berkaitan dengan amanat yang lebih dikenal sebagai amanat Tuan Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang itu, saya ingin mengatakan bahawa kerana kita pada masa itu kita melihat kepada bagaimana perlembagaan itu diterjemahkan ataupun ditafsirkan oleh mahkamah. Jadi oleh kerana pada waktu itu tafsiran yang ada hanyalah dengan mengatakan bahawa ada unsur secularism ataupun pemisahan antara agama dengan negara, maka itu yang menyebabkan berlakunya penentangan yang kuat oleh PAS kepada perlembagaan itu. Tetapi mahkamah di negara kita dan undang-undang itu dia berkembang. Kan apabila mahkamah mentafsirkan, dan kita dapati bagaimana Tun Fairuz dan sebagainya, ketua hakim negara yang kemudian itu, dan mahkamah yang kemudian apabila mentafsirkan kembali isu-isu yang berkaitan dengan elemen secularism yang ada di dalam undang-undang perlembagaan negara, kita dapati bahawa tafsiran terkemudian yang dibuat oleh mahkamah ini sebenarnya memberi ruang yang sangat baik kepada agama kita. Jadi sebab itu kita perlu melihat sesuatu masalah itu berdasarkan kepada konteks pada waktu itu, keadaan zaman yang wujud pada waktu itu. Jadi kalau saya boleh ringkaskan sebelum kita pergi kepada isu lain, di mana pandangan Ustaz, ketika itu tafsiran mahkamah terhadap perlembagaan persekutuan menyebabkan Tuan Guru Presiden berpandangan bahawa ini sekular ataupun kafir. Jadi ringkasannya, kalau saya boleh lukiskan ringkasannya sedikit, pemisahan kuasa telah berlaku pada ketika itu. Mahkamah sepatutnya tidak dikawal oleh eksekutif, sepatutnya tidak dikawal oleh Perdana Menteri. Maka apa yang berlaku adalah Perdana Menteri, parti pemerintah dipersalahkan dan dihukum kafir kerana pemahaman Tuan Guru Presiden yang tidak tepat terhadap tafsiran mahkamah. Ataupun pemahaman beliau terhadap tafsiran mahkamah yang tepat. Orang lain dipersalahkan atas kefahaman dan juga tindakan orang lain. Boleh kita bersetuju? Saya tidak bersetuju dengan cadangan Ustaz Salman itu, kerana saya percaya bahawa ramai di kalangan kita sudah pun didedahkan dengan Malaysian legal system, dengan sistem perundangan yang ada dalam negara kita. Kita ada executive, kita ada legislature, kan, kita ada judiciary. Jadi walaupun judiciary ataupun kehakiman itu, mahkamah, dia tidak boleh dicampur oleh pihak eksekutif dan juga oleh pihak legislature, ada berlaku pemisahan di situ, tetapi sebenarnya ada pengaruh dari sudut bagaimana undang-undang perlembagaan diluluskan oleh parlimen dalam negara kita. Dan kita tahu bahawa sistem parlimen dalam negara kita, kita ada upper house iaitu Dewan Negara dan juga lower house iaitu Dewan Rakyat. Maka apabila majoriti ahli parlimen ingin mengekalkan perlembagaan yang pada masa itu ditafsirkan sebagai perlembagaan yang bermasalah untuk Islam, maka dengan sebab itu sesiapa yang mempertahankan undang-undang ataupun perlembagaan yang menyebabkan perkembangan Islam itu terhalang, maka itu perlu ditentang. Tetapi saya tidak pernah, sebagaimana yang soalan yang disebut oleh Ustaz Salman tadi, saya sendiri tidak pernah mendengar bahawa mana-mana pemimpin PAS menyebut pemimpin yang ada itu adalah kafir. Saya tak pernah mendengar. Pemimpin tak sebut, tetapi dia disebut oleh ramai pengikut di peringkat bawahan dan dia berakar umbi daripada amanat yang telah diucapkan Tuan Guru Presiden, kalau kita boleh ringkaskan sebelum kita pergi kepada tajuk yang lain. Jadi mungkin peringkat pemimpin isunya tidak berlaku, tetapi di peringkat bawahan kita boleh cadangkan bahawa telah berlaku kesan yang ketara akibat pergolakan politik pada ketika itu. Baik, saya nak pergi kepada soalan seterusnya berkait langsung tentang PAS apakah menggunakan Islam untuk berpolitik ataupun berpolitik untuk Islam. Kenyataan terbaru daripada Tuan Guru Presiden PAS yang ramai nak tanya sebenarnya, PAS mempunyai kacamata dan kaca teropong yang putih bersih sehingga dapat melihat semua warna tanpa tersilap. PAS tidak boleh dikelirukan oleh kacamata yang berwarna
sehingga tidak kenal warna di luar atau warna yang diubah untuk mengelirukannya. Saya melihat kenyataan ini berbentuk takdis kepada PAS dan juga diri sendiri. Minta komen Ustaz. Baik, wallahu alam, saya sebenarnya tidak mengetahui apakah maksud ataupun tujuan Tuan Guru Presiden berkata sedemikian. Tetapi ramai di kalangan sahabat-sahabat saya yang bertanyakan pendapat saya tentang isu ini. Jadi apabila saya melihat zahir perkataan itu, saya berpendapat bahawa zahir perkataan Tuan Guru Presiden tidak mendatangkan sebarang masalah, sama ada dari segi hukum agama ataupun dari segi kehidupan kita dalam negara demokrasi ini. Kerana ucapan itu boleh dipahami dengan baik oleh orang yang berkacamata. Sesiapa yang tidak berkacamata, dia tidak dapat memahami perkataan Tuan Guru Presiden. Untuk pengetahuan Ustaz Salman, saya seorang yang berkacamata. Kan, saya pakai contact lens. Jadi apabila kita pergi ke kedai, cermin mata yang kita diuji itu, kita akan ditunjuk angka ataupun huruf yang ada pada bahagian belakang kita, dan kita tak mau silap satu pun. Jadi bila kita dah puas hati, kita boleh nampak jelas semua, barulah kita terima kacamata berkenaan. Sama dengan orang yang buta warna. Orang yang buta warna, dia akan pakai kacamata untuk memperbetulkan masalah buta warna yang dia alami dan pastikan bahawa warna yang dia lihat itu tidak silap walaupun satu. Jadi zahir perkataan itu tidak ada kesalahan pun, sama ada dari segi hukum agama ataupun dari segi kehidupan kita sebagai seorang manusia. Cuma yang menjadi masalah apabila pihak yang menerima perkataan itu ataupun pihak yang mendengar perkataan itu, mereka memberi tafsiran mereka sendiri dengan mengatakan sebagaimana yang Ustaz Salman sebut, seolah-olah mensucikan parti politik, seolah-olah parti politik langsung tidak melakukan kesalahan. Saya tidak memahami sedemikian. Apa yang saya faham ialah saya lihat Ustaz, dia bukan tentang kesalahan tetapi tentang pandangan yang sentiasa tepat. Jadi ini disebutkan secara literal bahawa pandangan PAS sentiasa tepat, tidak boleh dikelirukan dengan kacamata yang berwarna. Baik, kita boleh berbeza pandangan. Katakanlah ia sekadar tentang pandangan yang lebih baik, walaupun sebenarnya literally Tuan Guru Presiden bukan bercakap tentang pandangan yang lebih baik, tetapi beliau bercakap tentang pandangan yang takkan silap. Di sudut politik sebenarnya, okey, PAS satu ketika bersama dengan Barisan Alternatif 98 sehingga 2004, kemudian bersama dengan Pakatan Rakyat 2008 sehingga 2015. Jauh sebelum daripada itu, Karpal Singh telah pun secara firm menyebutkan tidak ada hudud, langkah mayat kami dulu sebelum melaksanakan negara Islam. Sebelum 2015, beliau sebut sekali lagi nak laksanakan hudud, langkah mayat dia dahulu. DAP tetap DAP yang sama. Penentangan mereka terhadap undang-undang Islam tetap penentangan yang sama. Dan sekitar sebelum tahun 2015, ISMA telah menyebutkan hakikat ini dan dibantah oleh PAS. Ketika itu PAS rela bersahabat dengan DAP, membantah tafsiran-tafsiran ISMA. Jadi pandangan saya, kemudian PAS sendiri memilih untuk meninggalkan DAP. Soalannya, sepanjang tempoh 2008 sehingga 2015 di dalam Pakatan Rakyat, apakah PAS sedang melihat dengan kacamata yang tak tersilap sebagaimana kata Tuan Guru Presiden, ataupun ketika itu PAS sebenarnya tersilap dan mereka belajar daripada kesilapan untuk menebus dan berada di jalan yang betul selepas. Baik. Kalaulah itu dianggap jalan yang betul. Baik. Untuk kita mengatakan bahawa manusia tidak pernah melakukan kesilapan, saya percaya semua di kalangan kita setuju bahawa setiap daripada kita mesti melakukan kesilapan. Kan? To err is human. Buat silap ni memang itu ada sifat semula jadi yang ada pada manusia. Jadi sebab tu saya kata tadi, saya tetap bersetuju kalau kita ingin membuat kesimpulan bahawa kacamata tadi yang nampak semuanya tepat dengan warna yang tidak silap itu dianggap sebagai kita tak pernah buat silap. Bukan seperti itu yang patut kita patut kita faham. Tetapi bukan tak pernah buat silap, tetapi tak pernah melihat dengan salah. Pandangan sentiasa tepat. Ya, dia tentang pandangan kan. Okey, baik. Jadi berbalik kepada isu tadi, apabila kita PAS membuat keputusan untuk bersama dengan DAP dan juga parti-parti lain, walaupun sebelum itu Karpal Singh menyebut over my dead body, dia katakan langkah mayat aku dulu berkenaan dengan pelaksanaan hukuman hudud. Tetapi kita perlu ingat bahawa
ketika mana PAS bersetuju bersama-sama dengan DAP, DAP telah mengambil sikap untuk berlunak, kan, berlembut dengan PAS dengan mengatakan bahawa ada perkara yang kita agree to disagree, yang kita bersetuju untuk tidak bersetuju, dan masing-masing menghormati pendirian dan juga strategi parti masing-masing. Ya, itu antara sebab, sebenarnya banyak sebab, tetapi itu antara sebab kenapa PAS boleh mengambil sikap untuk mencuba, kan, untuk mencuba berpakat ataupun mengadakan kerjasama dengan DAP dan seumpamanya. Dan ini salah satu bukti yang menunjukkan bahawa PAS ialah satu parti yang tidak taksub, satu parti yang tidak takdis, tidak mensucikan dirinya sendiri, satu parti yang sanggup untuk berlapang dada memberi peluang kepada parti lain, walaupun PAS namanya Parti Islam dan walaupun DAP itu dianggap sebagai parti yang sangat kafir sekalipun, tapi PAS mengambil sikap untuk mencuba dan memberi peluang kepada orang yang selama ini dianggap sebagai musuh. Dan untuk pengetahuan Ustaz Salman, saya sendiri melihat bagaimana sebahagian daripada ahli-ahli PAS bersungut ataupun meluahkan masalah perasaan mereka kepada saya dengan mengatakan bahawa, Ustaz, kami selama ni memusuhi DAP, sekarang kami kena angkat bendera DAP ni, kami tak sanggup nak angkat bendera DAP. Jadi itu contoh bagaimana walaupun DAP itu dianggap sebagai musuh besar PAS, tetapi kerana sikap terbuka berpolitik yang diamalkan oleh PAS, maka PAS sanggup untuk mencuba dan memberi peluang kepada parti-parti yang sebelum itu dianggap sebagai musuh. Okey, baik. Jadi mencuba untuk beri peluang kepada parti yang dianggap musuh. Kalau kita boleh panjangkan sedikit, bukan sekadar mencuba dan memberi peluang, tetapi mencuba memberi peluang dan bersama-sama dalam gerakan untuk cuba mencuri ahli Parlimen Barisan Nasional bagi membentuk kerajaan di luar pilihan raya pada tahun 2008. Jadi pada pandangan Ustaz, itu okey di mana bekerjasama dengan PKR dan DAP untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Tun Abdullah pada ketika itu. Itu tindakan yang bagus dan baik. Cubaan itu baik. Saya nak tanya pandangan Ustaz. Baik. Pada pendapat saya, itu tidak menyalahi undang-undang yang ada. Dan sebagaimana yang saya sebut pada awal sesi tadi, walaupun kita ada berbeza pandangan, malah bukan sahaja pihak di luar sana, dalam parti sendiri pun berbeza pandangan, ada yang pro dengan kontra, tetapi sebagaimana yang kita sebut, kita saling menghormati perbezaan pendapat itu. Dan ada yang tidak bersetuju pun dengan keputusan untuk mencuba cara tersebut, tetapi setelah bermesyuarat, mereka mengambil keputusan untuk menerima strategi berkenaan. Jadi, okey. Soalan berikutnya masih lagi tentang bab yang sama, tentang menggunakan Islam, sama ada PAS menggunakan Islam ataupun mempertahankan Islam. Saya merujuk kepada kenyataan Nick Abduh, di mana ketika audio rakaman awal keluar, ketika audio rakaman sekitar April 2018, terima duit UMNO 2 juta, beliau membantah. Beliau menganggap ini fitnah. Kemudian beliau bersetuju pada sekitar Februari 2019, ini bukan fitnah, ini betul-betul berlaku. Cuma ketika beliau mengaku, beliau menyebutkan satu prinsip, iaitu kedua-dua pilihan adalah syar'i. Kalau aku pilih untuk menipu, itu syar'i. Kalau aku pilih untuk bercakap jujur, itu juga syar'i. Dan beliau juga menyebutkan bahawa ini adalah keputusan bersama yang diambil oleh kepimpinan tertinggi, dan beliau membuat keputusan untuk menipu pada peringkat awal setelah dipersetujui oleh Presiden PAS. Jadi soalan saya, kalau ini permainan politiknya, artinya apa sahaja yang PAS buat dikira syar'i. Nak tipu pun syar'i, tak nak tipu pun syar'i. Jadi bukankah ini satu gambaran benar-benar mempergunakan agama untuk kepentingan parti politik walaupun mengambil apa sahaja keputusan? Baik, wallahu a'lam. Dia sebenarnya Ustaz Salman perlu tahu apa yang berlaku ketika peristiwa itu. Dan saya secara peribadi saya tidak mengetahui sama ada sejauh mana Ustaz Nick Abduh, YB Nick Abduh bermesyuarat ataupun mengambil pendapat daripada Tuan Guru Presiden. Tetapi untuk pengetahuan semua, sahabat-sahabat semua, ketika mana audio yang pertama keluar, kita bercakap ketika kali pertama audio itu keluar, audio yang keluar itu telah diedit sebegitu rupa sehingga dia tidak menampakkan itu suara Ustaz Nick Abduh. Jadi audio itu telah diedit,
termasuk suara itu sendiri, sehingga kita tak boleh mengecam suara itu adalah suara Ustaz Nik Abdul. Maka pada ketika itulah Ustaz Nik Abdul mempunyai dua pilihan. Ini pada pendapat peribadi saya, kerana Ustaz Nik Abdul tidak meminta pendapat saya. Jadi pada ketika itu dia ada dua pilihan. Sama ada apabila keluar saja audio itu, dan kita sebagai pemilik suara kita mengetahui itu memang suara kita. Kan? Bila keluar saja audio itu, sama ada kita ingin mengakui itu suara kita kerana kita mengetahui itulah perkara yang kita terlibat, ataupun untuk menafikan itu suara kita kerana telah diedit, dan kita mengetahui bahawa apabila suara kita telah diedit, ia mempunyai malafide, dia ada bad faith, ada pihak yang mempunyai niat yang buruk, yang membocorkan perjumpaan itu, dan pada ketika itu kita berhadapan dengan dua kemungkinan. Apabila kita mengetahui ia telah diedit, maka ada bad faith, maka ada kemungkinan bahawa ada sesuatu yang tidak baik sedang dirancang oleh pihak yang tertentu. Maka saya sebagai seorang yang berpengalaman dalam bidang mahkamah sekalipun, dalam bidang mahkamah, dalam perundangan, apabila anak guam ataupun klien kita datang berjumpa kepada kita dan dia dipanggil oleh pihak berkuasa, contohnya katalah PDRM, untuk disiasat atas sesuatu tuduhan. Dalam kes Ustaz Nik Abdul ini berkaitan dengan satu angka katalah 90 juta, kan? 90 juta. Baik, apabila mana-mana klien berjumpa dengan kita dan mengatakan bahawa pihak polis panggil mereka untuk di soal siasat di bawah seksyen yang tertentu, akta yang tertentu, kebiasaannya mana-mana peguam dia akan bagi nasihat kepada anak guam bahawa dia ada beberapa pilihan. Antara pilihan itu ialah untuk tidak mengaku apa-apa soalan yang boleh incriminate, yang boleh menyebabkan individu itu berhadapan dengan pertuduhan jenayah. Maka itu adalah hak yang telah diberikan oleh undang-undang kedua-dua mahkamah. Undang-undang sivil memberikan hak itu, dan undang-undang di mahkamah syariah juga memberikan hak itu. Maka dengan sebab itu saya dapati bahawa apabila Ustaz Nik Abdul tidak mengakui itu adalah suaranya, saya berpendapat itu tidak boleh dipanggil sebagai menyalahgunakan agama. Dan yang keduanya, sebenarnya sebelum yang kedua, dia bukan tentang tidak mengakui tetapi menafikan itu kata-kata dia. Menafikan, betul, implikasinya adalah penipuan. So dia satu penipuan. Di sudut perundangan, seorang boleh katakanlah boleh menipu atas alasan untuk mengelakkan dia dikenakan pendakwaan jenayah. Tapi di sudut etika, menipu itu sendiri dia bukanlah satu perbuatan yang betul. Dia adalah perbuatan yang salah, menipu. Tapi masalahnya apabila pada ungkapan beliau, kalau aku tipu pun syar'i, kalau aku tak tipu pun syar'i, maka di sini terletak soalan saya dalam mempergunakan agama. Baik, kalau kita lihat dalam agama pun sebenarnya kita ada satu ruang yang mana menipu itu bukanlah 100% ataupun mutlak dilarang. Terutamanya apabila melibatkan soal Muslim yang bergaduh, berbalah dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang mungkin kita boleh setuju ataupun tidak bersetuju tentang poin itu. Tetapi yang saya nampak ialah apabila kita melihat audio itu telah pun diedit sebegitu rupa, itu menunjukkan bahawa ada pihak cuba manipulate, dan kita mengetahui bahawa tuduhan 90 juta itu telah pun berkumandang sebelum daripada itu untuk mengatakan bahawa PAS terlibat dengan satu jenayah, iaitu menerima wang 90 juta, dan ada pihak yang mengaitkan wang itu dengan jenayah 1MDB. Maka ini adalah satu perkara yang kita perlu pertimbangkan antara maslahah dengan mafsadah. Jikalau kita membuat pengakuan apa yang boleh digunakan oleh musuh untuk mengenakan kita, dan pengalaman saya sebagai peguam sekalipun, kita dapati bahawa ada kes-kes apabila walaupun pihak itu pihak yang benar, tetapi apabila tidak ada bukti, oleh kerana mahkamah dia beroperasi berdasarkan kepada bukti, maka dia tidak akan berjaya di mahkamah. Sama sebagaimana jikalau seorang yang jahat sekalipun, tapi jikalau dia ada bukti, dia abuse. Kalau kita boleh keluarkan sedikit daripada perbincangan mahkamah, sebab saya fikir perbincangan mahkamah terlalu teknikal. Dia sekadar untuk convince hakim bahawa dia di pihak yang benar ataupun salah. Tetapi perbincangan dengan publik untuk menceritakan kepada jutaan orang yang sedia mendengar di bawah, dan isu ini penting. Isu ini melibatkan sama ada PAS menerima duit UMNO ataupun tidak menerima duit UMNO. Jadi
menipu di sudut ini adalah menipu tentang satu tindakan yang kita buat di sebalik tabir, tetapi kita sembunyikan, bukan sembunyi, kita sampaikan berita yang terbalik ataupun yang salah kepada audiens. Tapi sebagaimana saya tekankan sekali lagi, isunya bukan di situ, tapi isunya apabila menganggap kedua-dua pilihan adalah syar'i. Ya, kedua-dua pilihan boleh diambil di dalam mahkamah, kita boleh bersetuju dalam bab itu untuk meyakinkan hakim, tetapi sama ada menipu ataupun bersifat jujur kepada pengikut dan juga musuh politik kedua-dua pilihan syar'i, saya tak fikir dia satu tindakan beretika. Minta komen Ustaz. Itu yang saya sebut tadi, kerana audio yang pertama yang keluar itu diedit dan itu bukan suara Ustaz Nik Abduh. Maka pada pendapat saya, Ustaz Nik Abduh berhak untuk menafikan itu suara dia kerana suaranya telah diubah. Jadi apabila suara itu telah diubah dan telah diedit sebegitu rupa, individu itu berhak untuk mengatakan bahawa itu bukan suara dia. Walau bagaimanapun terpulanglah kepada... Jadi artinya, okey. Jadi terpulanglah. Artinya, kalau orang lain tipu sikit, orang lain edit sikit suara kita, kita berhak untuk terus menipu dan dismiss semua pertuduhan. Boleh. Dan untuk pengetahuan kerana semua. Dia telah untuk pengetahuan semua, dalam kehidupan kita ni menipu bukan semuanya tak dibenarkan, kan. Suami isteri boleh menipu, adik-beradik boleh menipu, tapi dalam ruang yang dibenarkan, dalam ruang yang baik, yang mempunyai maslahah yang betul. Tapi jika ada pihak yang menyalahgunakan ataupun yang menggunakan dengan cara yang jenayah, dengan cara yang bertentangan dengan hukum syarak dan juga undang-undang, maka yang itu kita tidak akan bersetuju. Jadi contohnya seorang individu dia menipu kerana maslahah untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat, maka sudah tentu itu perkara yang kita boleh terima. Dan saya sendiri pun pernah berlaku dalam kehidupan saya, orang-orang yang saya kenal dia berbohong tapi kerana untuk mendapatkan untuk memberi kebahagiaan kepada kita. Jadi itu perkara yang kita boleh terima dan kita tidak menganggap bahawa dia cuba untuk menganiayai kita, tak. Jadi sebab itu saya berpendapat dalam kes ya. Silakan. Jadi artinya berbohong menggambarkan permusuhan dengan musuh politik yang sebenarnya kita kawan baik dan menerima sumbangan adalah okey. Baik. Betul begitu. Berbohong untuk melindungi diri kita daripada penganiayaan itu dibolehkan. Sebagaimana yang berlaku kepada Ustaz Nik Abduh. Saya berpendapat itu dibolehkan. Dan tambahan pula, tuduhan 90 juta itu adalah tuduhan yang tidak berasas. Kerana sampai ke hari ini, sudah ada 2 kerajaan, tapi masih belum ada lagi pendakwaan yang dibuat dalam kes 90 juta yang didakwa tapi, itu. Okey, 90 juta, okey, kalau kita boleh rumuskan isu ini, 90 juta tidak ada pendakwaan, tetapi 2 juta ada pengakuan Ustaz Nik Abduh, betul? Itu saya tidak pasti bagaimana pengakuan yang dibuat oleh Ustaz Nik Abduh, tetapi apa yang saya baca melalui akhbar itu antara yang dilaporkan. Okey, jadi kita boleh setuju ada penerimaan nilai berdasarkan semua laporan, tapi bukan 90 juta, 2 juta sahaja. Okey. Ya. Saya nak pergi kepada bab yang merupakan kepakaran Ustaz, RUU 355. RUU 355. Tajuk yang Ustaz biasa bercerita tentang tajuk ini memang makanan Ustaz lah dikatakan. Baik, RUU 355 telah tertangguh untuk sekian lama untuk pinda daripada 6 tahun, daripada 3 tahun kepada 30 tahun, denda daripada 5,000 kepada 100,000 dan juga sebatan daripada 6 kepada 100 sebatan. Telah tertangguh sekian lama, dipermainkan sekian lama. Soalan saya sebelum pergi kepada soalan utama, sejak bila PAS mula proses penerangan, proses diskusi, proses menggambarkan undang-undang ini kepada publik? Kepentingan RUU 355 ini kepada publik. Sejak bila usaha ini PAS mulakan? Baik, wallahu alam. Saya sebenarnya tidak mengetahui sejak bila PAS mulakan. Tapi yang saya boleh maklumkan ialah sejak bila saya menyedari PAS mulakan. Sewaktu saya melanjutkan pelajaran ke UIA pada tahun 1989, 90 dan 91 saya masuk ke main campus, kampus induk. Pada masa itulah PAS menang di Kelantan pada tahun pilihan raya 1990.
Dan pada waktu itulah ketika saya berada di fakulti ataupun di kuliah undang-undang UIA, saya melihat, saya membaca dalam akhbar bagaimana usaha PAS untuk lebih serius dalam menuntut kerajaan membenarkan negeri Kelantan khususnya, termasuk Terengganu pada waktu itu, untuk melaksanakan undang-undang Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi apa yang berlaku ialah saya melihat bagaimana ketika itu guru saya almarhum Profesor Mahmud Saidun Awang Uthman dan juga almarhum Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim telah dijemput oleh kerajaan negeri Kelantan untuk memberikan sumbangan dari sudut bahan-bahan yang bersesuaian untuk merealisasikan bagi usaha melaksanakan undang-undang Islam itu. Dan saya sendiri melihat bagaimana tekanan yang dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menggagalkan usaha bagi melaksanakan undang-undang Islam itu. Jadi apa yang saya boleh bagi tahu, sekitar tahun 90-91 itu PAS lebih agresif untuk memperkenalkan undang-undang Islam. Baik. Sekitar 90-91 PAS agresif untuk memperkenalkan undang-undang Islam. Jawapan yang sangat bagus Daripada Ustaz dan tempoh yang sangat panjang sebenarnya. Pada bulan November 2016, buat kali pertama, peluang telah diberikan kepada Tuan Guru Presiden PAS untuk membentangkan RUU 355 di Parlimen pada ketika itu. Tetapi pilihan yang dibuat oleh Tuan Guru Presiden adalah untuk menangguhkan sehingga sehingga sidang akan datang pada Mac 2017. Dan selepas itu tak berlaku pun sampai bila-bila. Bola telah dijatuhkan ke tangan Tuan Guru Presiden PAS untuk membentangkan pada 2016. Beliau memilih untuk menangguhkan. Alasan penangguhan adalah kita ingin berjumpa dahulu dengan orang-orang yang terlibat, kita ingin mengadakan dialog dahulu dan kita ingin mengadakan penerangan dahulu. Soalannya, apa guna jumpa, dialog, penerangan dan kecantikan kalau usaha ini telah dimulakan pada tahun 90 lagi? Baik, saya berceramah untuk memperkenalkan hudud kepada masyarakat ini selepas saya grad ataupun lulus daripada UIA pada tahun 1995-96. Dan untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian, saya boleh melihat bagaimana wujudnya perbezaan yang sangat ketara dalam kefahaman masyarakat dan penerimaan masyarakat. Wallahu a'lam, adakah itu dengan sebab kerana usaha-usaha penerangan yang dibuat oleh PAS ataupun ada faktor-faktor yang lain, ataupun kerana kewujudan ulama-ulama muda UMNO yang masuk beramai-ramai ke dalam UMNO ketika itu. Tetapi kita dapati bagaimana UMNO mulai berlembut dengan hudud, dengan undang-undang Islam. Sedangkan sebelum itu mereka sangat keras dalam tidak membenarkan langsung hudud itu disebut. Jadi jikalau saya ditanya berkenaan dengan adakah wujud perubahan, saya jawab ya, ada perubahan. Dan malah dalam pertemuan saya dan juga beberapa pimpinan dengan Tuan Guru Presiden, beliau sendiri mengatakan bahawa walaupun sampai ke hari ini kita belum lagi dapat melaksanakan 100% apa yang kita inginkan, tetapi dengan beberapa ruang yang telah diberikan kepada kita, termasuk ruang dalam Dewan Rakyat itu sebenarnya satu peluang yang sangat baik yang diberikan kepada PAS untuk menyampaikan suara dan hasrat PAS bagi melaksanakan undang-undang Islam itu. Tapi saya tak melihat dia peluang yang telah digunakan oleh PAS untuk melaksanakan undang-undang Islam, kerana apabila ruang itu diberikan, Tuan Guru Presiden hanya minta tangguh. Jadi di sudut lain kita melihat bahawa satu sudut PAS telah mempersia-siakan usaha ruang yang diberikan. Di sudut yang lain ia boleh juga dibaca sebagai perjuangan untuk mengubah RUU 355 adalah sekadar cakap-cakap kosong, dan apabila ruang itu diberikan, Tuan Guru Presiden sendiri tarik break. Okey, bukan sekarang, saya tak nak buat. Baik, sedangkan ruang itu dikemukakan kepada beliau. Sistem negara kita adalah sistem demokrasi yang mempunyai parlimen. Jadi apa yang berlaku ialah ahli parlimen PAS tidak mempunyai bilangan yang cukup untuk memberikan undi bagi merealisasikan pelaksanaan undang-undang Islam itu. Maka PAS masih lagi bergantung
kepada ahli parlimen daripada parti lain, khususnya pada waktu itu ahli parlimen Barisan Nasional BN. Maka saya difahamkan kerana saya bukan semua mesyuarat saya terlibat, ada beberapa pertemuan yang diadakan. Saya difahamkan bahawa kerana makluman yang diberikan kepada PAS bahawa pada ketika itu tidak PAS hasrat PAS untuk melaksanakan undang-undang Islam itu tidak mendapat sokongan yang baik, khususnya daripada ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak. Saya dipahamkan bahawa oleh kerana penentangan yang kuat daripada ahli-ahli parlimen di Sabah dan Sarawak menyebabkan Barisan Nasional terpaksa menangguhkan RUU 355 pada waktu itu. Jadi apa yang berlaku ialah walaupun kita tak dapat semua yang kita kehendaki, tetapi dengan sekadar peluang itu pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya peluang untuk bercakap, saya mencadangkan agar RUU 355 ini ditangguhkan sehingga pembacaan bulan Februari sekitar 30 saat hingga 1 minit. Itu sahaja. Segala titik perlu perjuangan PAS, kemuncaknya hanya di situ. Tidak ada apa-apa perkembangan lain, betul? Setakat itulah peluang yang diberikan kepada kami. Bukan setakat itu peluang yang diberikan, tapi setakat itulah peluang yang digunakan oleh Tuan Guru Presiden. Kerana ruang diberikan, beliau sendiri memilih untuk menangguh. Jadi pada saya, ucapan yang lebih tepat adalah setakat itulah peluang yang digunakan oleh Tuan Guru Presiden. Peluang digunakan oleh peluang digunakan oleh Tuan Guru Presiden itu sebagaimana yang saya sebut kerana mendapat bantahan daripada ahli parlimen Sabah dan Sarawak. Maka dengan sebab itulah ucapan Tuan Guru Presiden itu dibuat dalam bentuk yang sebegitu. Okey, jelas saya kira isu itu. Yang terakhir, saya ingin bercerita sedikitlah tentang apabila kita laksanakan projek katakan Islamisasi di negeri ataupun negara. Saya tak boleh melihat Kedah ataupun Terengganu kerana tempoh pemerintahan PAS yang tidak lama, tidak adil untuk menilai kedua-dua negeri itu. Saya ingin pergi kepada Kelantan. Jadi kita boleh gambarkan sebagai Kelantan sebuah negeri di bawah pentadbiran PAS dan diberi ruang yang sangat luas untuk melaksanakan agenda-agenda yang dikehendaki oleh PAS. Tetapi selain daripada penjenamaan Islam dalam pentadbiran dan juga kawalan-kawalan penjualan arak, pusat hiburan dan sebagainya, yang mana negeri lain pun Perlis juga ambil tindakan yang sama. Statistik menunjukkan bahawa Kelantan bukan berada dalam kedudukan yang baik, di mana statistik daripada AADK, jumlah penagih dadah Kelantan paling tinggi di Malaysia. Statistik unemployment rate, Kelantan antara yang tertinggi selepas Sabah dan juga Terengganu. Statistik AIDS, jangkitan AIDS, Kelantan adalah yang tertinggi selepas negeri Johor. Dan juga kadar jenayah Kelantan pun bukan yang paling rendah. Sabah, Sarawak, Perak, Pahang, Terengganu lebih rendah daripada Kelantan. Jadi soalan saya, di mana penjelmaan ataupun penampakan hasil daripada apa yang dikatakan sebagai pemerintahan Islam di Kelantan? Saya nak lihat kalau ada sudut mana yang boleh kita tunjukkan bahawa ini hasil pemerintahan Islam. Kalau saya boleh tambahkan satu lagi fakta, di sudut accountability sekalipun, Kelantan bagus accountability sebagaimana disebutkan oleh laporan hasil audit negara. Tapi di belakang negeri DAP Pulau Pinang. Baik. Wallahu a'lam. Baik. Itu antara perkara yang sering kali diajukan apabila orang bertanya apakah yang Kelantan boleh tunjukkan kepada negeri lain, kepada pengundi daripada negeri lain untuk memberi sokongan kepada PAS. Baik, untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, apabila kita sebut tentang soal pengangguran, unemployment rate, kita bercakap tentang AIDS dan sebagainya, kita perlu mengetahui bahawa apakah faktor yang menyumbang kepada kewujudan masalah-masalah berkenaan. Kita tidak boleh, saya tidak bersetuju bahawa dengan semata-mata dengan melihat bahawa adanya kadar penyakit AIDS yang tinggi ataupun semata-mata dengan masalah dadah yang tinggi itu menunjukkan bahawa kegagalan ataupun ketidakmampuan PAS mentadbir Kelantan.
Sebabnya ialah apabila kita ingin mengukur berkaitan dengan kadar itu, kita tidak tahu sebenarnya adakah jikalau Kelantan diperintah oleh parti politik lain, maka kadar itu akan lebih menurun ataupun akan lebih tinggi. Itu kita tidak ketahui. Jadi ada banyak faktor-faktor yang terlibat. Walau bagaimanapun, apa yang kita boleh sebut ialah PAS memperkenalkan perkara-perkara yang bersesuaian berdasarkan kepada kemampuan yang ada. Tetapi ada unsur sabotaj ataupun unsur untuk menghalang ataupun yang boleh membantutkan usaha PAS untuk menyediakan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Sebagai contoh, kita lihat apa yang sering kali diluahkan oleh rakyat Kelantan, penduduk Kelantan, ialah berkenaan dengan air. Kan? Seringkali orang menuduh bahawa Kelantan gagal untuk menyediakan air yang bersih, walaupun Kelantan diperintah oleh parti Islam. Mereka mendakwa sebegitu. Tetapi mereka perlu mengetahui bagaimana pengkhianatan ataupun sabotaj yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sehingga menyebabkan Kelantan tidak dapat memanfaatkan 600 juta pinjaman yang diberikan oleh federal government untuk memperelokkan ataupun memperbaiki bekalan air di negeri Kelantan. Jadi itu antara masalah yang kita... Tapi saya melihat di sudut ni, kita jangan salahkan tindakan pihak luar, sedangkan timbalan Menteri Besar Kelantan sendiri kata air kotor okey. Dia hidup berpuluh tahun mandi air perigi tak ada masalah. So jangan salahkan orang lain sedangkan dia memberi kenyataan bahawa relax air kotor, bukan ada masalah pun. Baik, kita perlu lihat video itu secara penuh. Kan? Perlu melihat video itu secara penuh. Baik, saya balik kepada soalan tadi, saya yang belum terjawab. Di mana penjelmaan penampakan hasil Islamisasi di Kelantan? Saya masih belum melihat. Ustaz sebutkan satu benda yang boleh kita banggakan. Kerana Islam yang dibawa oleh PAS, ini yang kita lihat. Baik, kalau kita lihat, yang pertama saya ingin sebut perkara yang mudah dilihat oleh semua orang. Kan? Perkara yang mudah dilihat oleh semua orang yang sebelum itu tak berlaku pun. Apabila PAS mengambil alih, antara perkara pertama, walaupun banyak benda, tetapi antara perkara pertama yang disebut oleh almarhum Tok Guru Nik Aziz, dan saya ingat pada waktu itu saya masih lagi belajar di Universiti Islam Antarabangsa, dia menyebut bahawa antara perkara yang dia ingin perkenalkan kepada rakyat Kelantan, walaupun dia tidak mampu untuk mewujudkan Kelantan menjadi satu negara yang besar bangunan, maju sebagaimana negara lain, tetapi dia mengatakan bahawa antara perkara pertama yang ingin dia perkenalkan kepada rakyat Kelantan ialah berkenaan dengan sembahyang. Ini antara perkara pertama. Dan apa yang disebut oleh almarhum Tok Guru Nik Aziz sekitar tahun awal 90-an itu sehingga sekarang, kalau kita pergi ke mana-mana di Kelantan, misalnya ke pantai, tempat kunjungan orang ramai dan sebagainya, kita boleh melihat ada petugas-petugas yang membawa loudspeaker hela dan memberi peringatan kepada semua orang, waktu maghrib telah pun masuk, hendaklah kamu berhentikan aktiviti kamu, pergi sembahyang ke masjid dan sebagainya. Ini antara amar ma'ruf nahi munkar yang sangat penting yang ditekankan, yang ditinggalkan oleh almarhum Tok Guru Nik Aziz kepada rakyat Kelantan. Maksudnya, kalau saya boleh ringkaskan, itu jelas saya bersetuju dengan Ustaz. Penekanan tentang solat berlaku di Kelantan dengan agak sangat-sangat agresif dan dia telah membuahkan hasil. Tetapi dalam bab mengurangkan jenayah, dalam bab mengurangkan masalah sosial, dalam bab menunjukkan kemajuan dalam mana-mana bidang, kita belum melihat kelebihan Kelantan berbanding dengan negeri-negeri lain. Saya boleh beri kredit kepada Kelantan, accountability yang tinggi, tetapi masalahnya Pulau Pinang di atas Kelantan. Baik, kita pergi kepada yang terakhir, tajuk terakhir. Isu yang ramai orang tertanya-tanya tentang balak di negeri Kelantan. Baik, apa yang berlaku tentang pembalakan? Laporan media sangat banyak tentang pembalakan yang dilakukan oleh kerajaan PAS Kelantan sehingga memberi kesan tak baik kepada alam sekitar. Dan yang terbaru, Menteri Alam Sekitar Tuan Ibrahim buat kenyataan bahawa pembalakan di Kelantan ada sijil ISO. Sedangkan sijil ISO itu dah tamat pun sekitar 2016. Tak ada sijil sekarang ni. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Minta komen Ustaz tentang isu situasi balak di Kelantan.
Baik, yang pertamanya kita perlu tahu bahawa ini perkara pertama yang kita perlu tahu. Aktiviti pembalakan bukanlah satu jenayah. Itu perkara yang baik untuk ekonomi dan sebagainya. Cuma yang ditimbulkan sekarang ini ya. Okey, dia baik untuk ekonomi tapi dia tak baik untuk alam sekitar. Baik, yang ditimbulkan sekarang ini ialah berkenaan dengan alam sekitar yang dikaitkan dengan penyalahgunaan kuasa, corruption, dan ada beberapa dakwaan lain. Jadi itu antara isu-isu yang kami dalam Lujnah Undang-Undang dan seumpamanya kita bermesyuarat beberapa kali dan kita bincang kan apa masalah yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kesimpulan yang kami buat ialah jikalau komplain ataupun aduan itu berkaitan dengan alam sekitar, aktiviti pembalakan ini telah pun berlangsung sebegitu lama. Telah berlangsung sebegitu lama. Sejak bila berlaku masalah pollution ataupun yang berkaitan dengan alam sekitar. Kalau dia sudah berlaku sebegitu lama, persoalannya ialah Kelantan sebuah negeri yang diperintah oleh parti pembangkang. Kenapa sampai ke hari ini tidak pernah ada seorang pun pemimpin kerajaan negeri yang dihadapkan ke mahkamah dan didapati bersalah? Jikalau Kelantan sebuah negeri yang diperintah oleh parti yang sama dengan kerajaan pusat, kita boleh mengatakan, kita buat andaian, kerana mereka sama parti, mereka bersama. Tetapi Kelantan diperintah oleh parti pembangkang. Sampai ke hari ini, tidak pernah ada walaupun sekali, sama ada yang berkaitan dengan alam sekitar ataupun yang berkaitan dengan rasuah yang telah pun didapati bersalah di mahkamah. Maka sebab itu saya secara peribadi dan juga untuk isu itu saya boleh jawab. Saya kira yang pertama ramai orang boleh jawab dengan katakan yang pertama isu ini menjadi panas mutakhir inilah pada tahun 2016 mungkin kemuncaknya apabila skim pensijilan pembalakan Malaysia membatalkan lesen kepada Kelantan. Tapi sekitar 2016 dan sebelum itu Kelantan bukan lagi musuh kepada UMNO. Mengambil kira video Ustaz Nil Abduh yang tersebar. Walaupun nampak musuh tapi bukan musuh lah. Sebab ada pertalian di sebalik tabir. Cuma kalaulah kita anggap tidak ada corruption sekalipun, cumanya yang lebih penting daripada itu, tindakan pembalakan di Kelantan adalah sangat bermasalah berdasarkan banyak laporan. Dan juga satu berdasarkan banyak laporan dan yang kedua sehingga ke tahap pensijilan ISO yang tak ada pun menteri katakan ada seolah-olah menunjukkan bahawa perbuatan ini kita boleh buat dan juga alasan timbalan menteri besar katakan kalau bagi dekat kami loyalty minyak kami boleh berhenti. Jadi seolah-olah kami tak buat apa-apa lah sekarang, kami okey. Bukan salah kami. Baik, berkaitan dengan penarikan CJ itu di luar pengetahuan saya. Tetapi sebagaimana yang saya sebut dan saya suka galakkan kepada saudara-saudara di luar sana, minta supaya kita semua menjadi pemantau juga menjadi pengawas bukan sahaja kepada Kelantan dan mana-mana negeri sekalipun. Kerana saya percaya bahawa ahli PAS sekalipun mereka tidak akan suka negeri Kelantan itu digondolkan ataupun dilakukan sewenang-wenangnya oleh pemimpin PAS. Jadi kita minta tolong jika benar ada maklumat yang sahih, maklumat yang betul secara good faith, maka buat aduan genuine case, buat aduan kepada pihak berkuasa, biar pihak berkuasa ambil tindakan. Cuma sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Salman sebentar tadilah, anggapannya ialah kerana sekarang ini PAS bersama dengan federal government. Tapi kita perlu ingat bahawa tidak selama-lamanya PAS bersama dengan federal government. Mungkin kita tidak tahu dalam setahun, dua ataupun 10 tahun ataupun bila mereka akan berpisah. Maka pastikan bahawa jika ada maklumat, buat laporan dengan cara yang betul kepada pihak yang terlibat. Pastikan bahawa tak kira pemimpin PAS ataupun bukan pemimpin PAS, pastikan mereka ditangkap, dibicarakan dan kalau mereka bersalah, dihukum. Okey, saya fikir jelas jawapan yang bagus daripada Ustaz dan perbincangan yang menarik sebenarnya menjawab banyak persoalan yang mungkin ditimbulkan tentang kedudukan PAS. Walaupun kita boleh berbeza pandangan tentang beberapa perkara, sama ada tindakan yang dilakukan beberapa pemimpin itu untuk mempertahankan Islam ataupun untuk mempertahankan diri sendiri,
walaupun kita boleh berbeza pandangan sama ada perbuatan itu kalau dia dianggap beretika di dalam mahkamah, apakah dia juga beretika untuk dilangsungkan di luar mahkamah bersama dengan penyokong dan juga pengkritik. Tetapi dengan banyak perbezaan itu, banyak perkara yang kita dapat manfaat daripada penerangan Ustaz. Isu-isu yang kontroversi yang ramai orang nak tanya tapi masih tak dapat jawapan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jailani di atas kesudian dan juga jawapan untuk memberikan kepada kita gambaran sedikit sebanyak tentang pendirian PAS, bagaimana cubaan PAS untuk mengetengahkan Islam. Jadi saya berhenti setakat ni dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi